rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamami khair wa ba'd. Dan saya muliakan tuan-tuan yang hadir, muslimin dan muslimat. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada kita dalam majlis pada hari ini. Kita akan sambung balik bacaan kitab Bulughul Maram karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita yang terakhir kita baca sebelum berhenti cuti hari itu pada babul masajidi pada hadis yang ke-201. Hadis 200 baca dah? Baca dah? Baik. Kita sambung terus bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina al-muttasil ila al-Imam Ibn Hajar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa minhu qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at birajulin farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Al-haditha muttafaqun alaih. Baik, insya-Allah. Baik. Jadi kata Syekh Marbawi dan disebut, dia kata telah diutus oleh Nabi SAW akan tentera berkuda pergi melanggar ke pihak Najd. Masa ni peperangan di Najd, maka dapat ditawan mereka itu akan seorang kepala kaum. Siapa dia ni? Lelaki ini namanya Sumamah ibnu Usal. Sumamah ibnu Usal radhiyallahu ta'ala anhu sebelum masuk Islam. Baik. Jadi bila mana selesai peperangan ni, dah dapat tangkap Sumamah ibnu Usal, farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Maka tentera mengikat, maksudnya para mukminin pada waktu tersebut mengikat Sayyidina Sumamah ibnu Usal sebelum masuk Islam. Maksudnya waktu ni masih kafir, di tiang-tiang, di antara tiang-tiang masjid. Ini masjid Nabi SAW. Jadi dalam hadis ni memberi makna kepada kita bahawa harus untuk mengikat al-asir ataupun tawanan perang di masjid walaupun dia kafir. Yang kedua, harus bagi orang yang musyrik itu masuk ke dalam masjid kecuali Masjidil Haram, kerana ada larangan daripada Al-Quranul Karim yang mana Allah Ta'ala sebut, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Jadi ayat ni jelas menunjukkan tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Haram bagi orang musyrik. Boleh. Jadi masjid yang lain daripada Masjidil Haram berlaku khilaf di kalangan ulama. Maksudnya ulama bincang pula. Imam Malik mengatakan tidak harus masuk melainkan kerana ada hajat. Maksudnya untuk belajar ilmu ke, sama ada nak fatwa ke, nak tanya soalan dan sebagainya kepada ulama, boleh orang kafir masuk. Ini pandangan Imam Malik. Pandangan Imam Syafi'i rahimahullah, harus masuk, tapi dengan syarat biiznil muslim, dengan izin seorang muslim. Nampak tak? Sama ada dia ni orang yang kitabi ataupun bukan kitabi. Maksudnya dia bukan ahli kitab sekalipun, musyrik sekalipun, kecuali Masjidil Haram.
Dan juga bukan Masjidil Haram sahaja, malah Haramul Makkah. Maksudnya tanah haram tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang musyrik. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan harus bagi orang yang kitabi masuk ke dalam masjid. Mutlaqan, maksud mutlaqan dalam perkataan ni adalah walaupun tanpa izin seorang muslim. Mutlak maksud tanpa izin seorang muslim sekalipun. Boleh faham tak? Tapi yang bukan ahli kitab tak boleh. Jadi beza di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab pandangan Imam Syafi'i dengan pandangan Imam Abu Hanifah adalah masalah minta izin ke tak minta izin. Imam Abu Hanifah kata tak minta izin pun tak apa. Nah, Imam Syafi'i kata kena minta izin. Nah, walaupun dengan seorang muslim bagi izin. Pak Gad bagi izin, jadilah khair. Walaupun untuk imam tak bagi. Pak Gad bagi. Nah. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu mengatakan la yadkhulu masjidana ba'da 'amina hadha musyrikun illa ahlal ahdi wa qadamihim. Jadi ada hadis yang menyebutkan tentang larangan masuk ke dalam masjid bagi orang yang musyrik, kecuali yang ada perjanjian dengan Islam. Maksudnya dia kafir muahad dipanggil. Nah, kafir muahad. Jadi kafir muahad ni ada perjanjian dengan negara Islam. Nampak nah? Begitu juga kafir muamman dan sebagainya lah. Yang masuk ke dalam tanah ke negara Islam kemudian dicop pasport dia, maka dia termasuk kafir muamman yang wajib dijaga dia punya keselamatan. Faham tak? Baik. Jadi di sini hadisnya jelas. Hadis ni ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis ni dalam Kitabus Shalah. Dalam Kitabus Shalah. Pada hadis yang akhir sebelum masuk kita babu sutratil musalli. Sebelum bab tu, maka dibincang bab berkenaan dengan Sayyidina Sumamah ibnu Usal ditangkap kemudian diikat di tiang masjid selama 3 hari. Nah, dia diikat 3 hari, kemudian selepas 3 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh lepaskan dia. Mungkin dia diikat ni dia ada orang panggil apa? Ada politiknya daripada Islam pada waktu tersebut. Kerana kalau dia diikat dalam tiang masjid, maka dia melihat akhlak orang Islam selama 3 hari dalam masjid tersebut. Kerana setiap hari umat Islam akan menunaikan solat jemaah, maka dia akan melihat macam mana orang Islam bermuamalah sama-sama mereka. Maka selepas 3 hari tadi Sayyidina Sumamah dilepaskan oleh Nabi, dia keluar dan kemudian dia mandi di satu tempat dekat dengan masjid Nabi. Ini tempat yang ada pokok kurma di situ. Maka dia mandi, masuk semula ke dalam masjid dan masuk Islam. Selepas 3 hari masuk Islam dia. Nah, jadi dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini dalil juga menunjukkan bahawa sunat bagi orang yang masuk Islam mandi. Sunat orang yang masuk Islam itu mandi selepas dia masuk Islam. Tapi kalau kata dia tidak ada junub sebelumnya, kalau dia ada junub wajib mandi. Nah, dalam mazhab kita Syafi'i radhiyallahu taala anhum. Baik, hadis yang ke-202. Ada yang tulis semua kan yang saya cakap dulu, yang daripada hadis yang pertama sampai 201. Ada seorang sahabat kita Terengganu katanya, ada datang tak? Mari tak? Tak. Ustaz dah? Bukan tak? Kawan. Oh, kawan ha? Dia mari tak? Tak mesti lah. Kita cadang nak buku kan terus yang kita syarah ni dah alang-alang dah kan, tulis balik dalam bahasa kita, kemudian keluarkan balik ikut bab kan? Maksudnya ikut kepada rubuk ibadat. Lepas tu keluar bab sekian-sekian. Sebab kalau saya nak tulis sendiri pakai tak tulis lah sampai wallahu alam bilah. Jadi cara dia macam tu je lah. Minta ada 2-3 orang tukang tape. Ni ada rakaman dah ada kan? Rakaman daripada awal ada kan? Mana? Hakim ada kan? Daripada awal kan? Dah ni yang ke-16, 18. Yang ke-18. Tak apa, nanti kita kumpul balik. Tapi bukan tulis saja tu, tulis bergaji. Dapat duit lah tulis tu. Ikhlas lain. Tu ikhlas juga kan? Dia tak ikhlas pula. Tak ikhlas tulis lagi pas modal tu kerja dia kan. Kalau dia nak terlibat dalam tulisan tadi. Baik. Baru ni kita buat daurah di Malaysia di Perlis. Kita baca Adabul Mufrad 5 hari. Daripada pagi sampai malam. Berehat tengah hari ya rehat.
Tengah hari sampai petang rehat, malam start balik. Kita baca 100 bab. Daripada Adabul Mufrad ada 198 hadis. Hasil daripada syarahan tu, selama 5 hari tadi dikeluarkan pula kitab syarah bagi Adabul Mufrad. Sebab tak ada lagi syarah Adabul Mufrad dalam bahasa Melayu. Malah dalam bahasa Arab pun tidak ada yang syarahan yang sempurna, melainkan Wahabi yang syarah. Ulama-ulama Wahabi banyak syarah. Kitab dia macam-macam lah keluar. Kalau buka dalam internet, cari, keluar semua hak Wahabi punya. Bila Wahabi punya ni saya tak apa nak berkenan lah, ya, seperti sedia maklum lah. Yang ada satu ditulis oleh Fadlul Ilahi Samad, itu dikarang oleh Syekh Jailani. Dia seorang je tulis, yang dia tahqiq balik, dia orang panggil apa, syarah sedikit daripada kalimah, membantu untuk syarahan kita, tapi sangat sedikit syarahannya. Yang dia syarah hanya penting-penting saja, yang dia rasakan bahawa orang yang baca semuanya dah hati. Mungkin dia tulis dengan sebab tu. Sebab ada kadang-kadang yang dia tidak syarahkan langsung, walaupun kalimah tu sangat susah, tapi dia tidak syarahkan. Sebab baik. Ala kulli hal, pakat-pakatlah. Lepas tu kita cadang kitab ni, kalau tidak dikeluarkan, Bulughul Maram pun tidak ada syarahan dalam bahasa Melayu. Setakat dalam pengetahuan kita lah, terjemahan ada, tapi syarahan yang berbentuk dengan kita buat fiqhul hadis apa semua tadi, macam yang kita terangkan tu, saya rasa tidak ada lagi dalam pasaran Melayu. Tak ada lagi dalam tangan orang kita yang ada syarahan tersebut. Rupanya membantu, dan juga syarahan yang kita sebutkan di sini bukan daripada pandangan kita, tapi daripada yang disebutkan oleh para alim ulama. Yang kita sebut daripada kitab Said Alawi Maliki, Syekhul Masyayikhina, dan juga kitab Syekh Nuruddin Aitr, ini min kibaril ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi daripada Badrut Tamam, Subulus Salam Sana'ani, walaupun Subulus Salam kitab yang sangat dipegang oleh kelompok itu, tapi fawaidnya banyak kerana dia masih lagi dianggap sebagai muhaddisin dan juga fuqaha yang besar. Tapi yang kita pegang ni ma'ruf fuqaha. Soalnya Imam Nuruddin Aitr, Syekh Alawi Maliki, Said Alawi Maliki, ma'ruf ni memang faqih besar. Jadi yang ditulis oleh mereka tu lebih diyakini, kerana mereka mengambil daripada guru mereka, dan guru mereka mengambil daripada guru mereka, dan bersambung sampailah kepada para a'immah yang terdahulu. Jadi sebab tu ilmu yang mereka tulis tu lebih menyambung dan ada nur, bandingkan dengan yang hanya baca sendiri dan kemudian ditulis syarahan. Maka akan jadi tanaqud di antara syarahan tu dengan syarahan yang lain. Hadis dia akan jadi nampak bertembung satu sama lain. Baik. Hadis yang seterusnya. Wa anhu anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu marra bi Hassan, yani Hassan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, Ibn al-Munzir al-Ansari an-Najjari. Ini syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mendoakan kepada Sayyidina Hassan, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Ya Allah, kuatkan Sayyidina Hassan ini dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Maksudnya Sayyidina Hassan ketika mana mengucapkan syair memuji Rasulullah, mempertahankan Rasulullah, maka Sayyidina Jibril alaihi salam yang meniupkan ilham tadi kepada Sayyidina Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi daripada Sayyidina Umar, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah lalu kepada Sayyidina Hassan bin Thabit, yunshidu fil masjida, minta maaf, yunshidu fil masjidi falahadha ilaihi, faqala qad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka, muttafaqun alaih. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melalui Sayyidina Hassan bin Thabit dengan buat muka yang tak puas hati lah dengan Sayyidina Hassan waktu Sayyidina Hassan sedang mengucapkan syair dalam masjid Nabi SAW. Sayyidina Hassan dalam satu riwayat disebut ada mimbar khas yang didirikan oleh Rasulullah untuk Sayyidina Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu bersyair dalam masjid Nabi, mempertahankan Nabi, ataupun kalau tidak ada tuhmahan kepada Nabi, memuji Nabi SAW. Bagi jalan sikit. Baik.
Jadi bila falahadha ilaihi maksudnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat dalam keadaan yang tidak puas hati. Macam mengucap syair di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah nazara ilaihi nazrata inkar. Jadi seolah macam tidak suka dengan perbuatan tersebut, yang mana difahami oleh Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan faham dengan perkara tersebut. Maka Sayyidina Hasan mengatakan qad kuntu unshidu fihi. Nah, aku telah mengucapkan syair ni di dalam masjid ini, yakni masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi man huwa khairun minka. Dan pada waktu tersebut ada orang yang lebih baik daripada kamu, wahai Umar. Maksudnya Sayyidina Hasan bin Thabit masih lagi beradab dengan Sayyidina Umar, walaupun dia nak i'tiraf Sayyidina Umar. Nah, akhlak para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kerana dia tahu Sayyidina Umar kedudukannya tinggi di sisi Allah. Nombor dua selepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka dia gunakan ta'bir fihi man huwa khairun minka. Ada yang lebih baik daripada kamu. Maksudnya Sayyidina Umar baik. Ya, walau kamu ingkar dengan saya, tapi ya kamu terbaik, kamu hebat, kamu baik, kamu orang yang teragung pada waktu sekarang. Karena waktu itu Sayyidina Umar yang ada. Sayyidina Abu Bakar dah wafat pada waktu tersebut. Jadi Sayyidina Hasan katakan bahawa aku pernah berucap di depan orang yang lebih baik daripada kamu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dalil menunjukkan bahawa harus mengucapkan syair di dalam masjid. Harus. Ramai kan duk cari tanya qasidah dalam masjid boleh ke tak boleh? Ni boleh. Cari jauh-jauh kan. Hadis muttafaqun alaih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada dalam Syama'il Muhammadiyah. Dan kalau tak mau pakai Syama'il sebab Wahabi memang tak baca Syama'il. Boleh. Baca. Pernah tengok ke Wahabi baca Syama'il? Tak. Dia tak boleh baca sebab bertembung dengan pemikiran mereka banyak. Saya Imam Tirmizi pun akan dibida'ahkan oleh mereka. Banyak dalam hadis itu tawassul, hadis berkenaan tabarruk. Nah, para sahabat Nabi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata boleh tabarruk, tak ada masalah. Sahabat memang tabarruk dengan Rasulullah, tapi Rasulullah sahaja, orang lain tak boleh. Khair tak apa, tak malah nak sembang panjang. Tuan-tuan pun dah ma'ruf tu. Jawaz. Jadi sini harus mengucapkan syair dalam masjid Nabi ataupun masjid mana-mana sekali. Kalau masjid Nabi pun boleh, masjid lain lebih aula. Boleh, tak ada masalah. Yang ulama bincang masalah sekarang ni masalah durbid duf. Main duf tu. Main kompang, main alat-alat muzik dalam masjid. Itu yang diperbincangkan oleh ulama. Nah, yang kuat dipegang dalam mazhab al-Imam Syafi'i itu dilarang dalam mazhab Syafi'i. Nah, baik. Walaupun dilarang dalam mazhab Syafi'i, dalam pandangan fuqaha Syafi'iyah, tapi pandangan mazhab lain membenarkan. Mazhab Abu Hanifah membenarkan. Nah, Syekh Jamal Faruq hafizahullah taala waktu di Malaysia, saya tanya waktu ada masyayikh kan dia tak suka orang pukul kompang dalam atau pukul alat muzik dalam masjid. Bukan gitar, kompang, main apa semua tu lah, alat-alat qasidah tu. Jadi ada yang masyayikh tak suka. Jadi kita tanya dulu, takut nanti syekh tak suka. Syekh kata, tak ada masalah. Yang tak boleh kamu. Syekh kata, kamu yang tak boleh. Mazhab kamu yang tak boleh. Mazhab aku tak ada masalah. Pukul, tak ada masalah apa. Jadi pukul kompang terus. Dan kalau kita tengok pula dengan pandangan para masyayikh kibar Syafi'iyah pada zaman sekarang ni, Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala, Habib Zain bin Sumit hafizahullah ta'ala, dan masyayikh-masyayikh kibar yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i, yang mereka ini menghafal seluruh kalam mazhab Syafi'i, mereka juga membenarkan perkara tersebut. Maksudnya, walaupun ada pandangan dalam mazhab Syafi'i yang melarang perkara tersebut, ada pandangan yang membenarkan. Kerana itu masyayikh memilih membenarkan perkara tersebut. Syekh Ali Jum'ah dalam masjid dia main kompang. Dia Habib Zain ketika ke Indonesia, ke Malaysia, pukul kompang masjid, tak ada masalah. Bukanlah perbuatan para masyayikh itu menjadi dalil. Tetapi kita tak kata dalil dia pun syekh. Saya tak kata dalil dia syekh buat. Saya tak kata gitu. Saya kata bila orang alim mengatakan yang sedemikian, buat demikian, mereka buat sendiri mesti sudah tentu dengan dalil. Maksudnya yang kita ikut dalil juga, tapi dalil yang syekh ikut. Faham? Ni dia tak faham lain, dia nak faham yang dekat. Dia kata pegang dengan syekh. Nah, sebab tu macam Syekh Jamal sebut semalam, bila ada orang sebut kata akhta'a Abu Hanifah, Abu Hanifah telah melakukan kesilapan, tak betul, dia kata tak boleh sebut macam tu. Habis tu Imam Abu Hanifah maksum. Bukan kita katakan dia maksum ke tidak.
Masalah sekarang ni bila Imam Abu Hanifah mengeluarkan satu pandangan, tidak ada akhlak kalau kita sebutkan akhta'a Abu Hanifah. Telah salah Imam Abu Hanifah dalam ucapan tersebut. Sebab apa? Sebab yang dia cakap di depan dia tadi bukannya seorang dua yang kecil anak. Hadu depan itu kibar ulama pada waktu mujtahidin semuanya. Dan mereka tidak mengingkari kalam tersebut. Dan ijtima' ummah ini adalah hujjah. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Kalau perkataan tadi benda yang tak betul, sudah tentu akan ditegur oleh para ulama pada waktu tersebut. Ulama akan ingkar terus pada waktu tersebut dalam majlis. Bila ulama mengiyakan dalil kata perkara tersebut, tidak ada masalah. Faham tak? Dan perkara ni kalau haram dan bid'ah tu bid'ah yang munkarah, yang dilarang maksudnya ijma'. Bid'ah munkarah yang dilarang ni ijma', yang kena ijma' baru dilarang. Kalau masih lagi mukhtalaf fih, masih lagi berlaku khilaf dalam masalah tersebut, tak boleh seorang tadi nak ingkar dengan sebab dia punya pegangan. Dia faham? Tapi lil'asafi syadid zaman sekarang ni bukan setakat dur biduf saja dalam masjid yang dilarang, malah qasidah pun dipermain-main. Dan qasidah memuji Nabi SAW pun orang pemain lagi. Nampak? Kemudian bila sebut puji Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, terus Syiah. Ni satu. Ini buta perut. Tak. Dia kata habis tu Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sejak apa ni yang ahli bait. Sayyidina Aisyah tak ahli bait. Nah. Habis tu sebut nama hang sekali. Hang pun ahli bait juga dari segi ni. Dari segi pandangan ulama, semua mukminin ni adalah ahli bait. Sebut nama hang sekali dalam qasidah tu. Nah. Habis tu sebut semua nama semua senang. Dia kata habis tu sebut nama ni, dua orang, takkan depa ni je sahabat. Sebut nama semua 124,000 sahabat. Tu tak nama qasidah bodoh ni. Tu orang panggil karangan. Faham tak? Nama semua sahabat dalam tu. Tu orang panggil tak cerdik. Dia nak ingkar tapi dia tak erti. Tapi kalau kita nak balas tu tanpa tak erti kita pun biar kan. Faham tak? Nampak? Aku pun nak jadi Wahabi lagi. Tu aku tak faham. La ilaha illallah. Wahabi pula main-main Boleh. Jadi harus mengucapkan ataupun menasyidkan syair dalam masjid. Khususnya kalau syair tadi memuji Rasulullah, mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Dulu di Malaysia buat majlis selawat perdana, ada orang komplain. Dia tulis apa dekat Facebook dia, lepas ni kita buat majlis zikir pula. Nampak tak? Tak cerdik. Boleh faham? Seolah-olah kalau orang buat majlis selawat ni, kau tak zikir dalam majlis tu. La ilaha illallah. Habis tu hang ni macam nak petikai kalam Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan ucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau macam tu awak tak kata sekali. Patutnya dalam ayat ni sebut kali dengan zikir, sebab selawat saja takut orang hulu. Innallaha wa malaikatahu yusallun wa yadhkuruna Allah Ta'ala. Sekali sebut dalam tu. Nampak tak? Apa perkataan yang paling mudah untuk mereka ni? Wallahu a'lam. Kita pun tak tahulah. Kalau kata kasih dengan Rasulullah, sepatutnya bawa orang untuk kasih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengasihi Nabi itu tidak dipanggil ghulu. Ghulu yang lebih-lebih dalam agama ni, kalau tanya balik dekat mereka, mereka sendiri tak nak jawab. Ghulu tu apa dia? Ghulu tu kalau sampai menganggap Nabi itu Tuhan. Hak tu yang ghulu. Kalau selagi mana masih Nabi itu sebagai makhluk Allah Ta'ala, tapi makhluk yang diagungkan oleh Allah, yang tidak ada bandingan, adakah itu dipanggil ghulu? Bila kita selawat pada Nabi, kita buat pujian pada Nabi, dia kata jangan lebih-lebih sangat puji Nabi, bahaya. Habis tu jangan lebih-lebih puji Nabi tu sampai faham macam mana. Habaq kat kami jangan lebih-lebih tu. Jangan lebih-lebih. Tak lebih-lebih. Ya lah, tak lebih-lebih, habaq lah tak lebih. Kalau kata kita nak diet, contohnya kan. Kalau kita nak diet, orang kata jangan lebih-lebih makan. Dia kata jangan lebih-lebih tu banyak mana? Pak lori. Pak lori tu lebih sangat. Jangan lebih daripada 2 pinggan. Habaq tu. Jadi kita tak habis 2 pinggan, lebih daripada 2 pinggan lebih ya. Baiklah ni jangan puji Nabi lebih-lebih. Jangan puji Nabi lebih tu habaq lebih tak mana? Tak boleh nak habaq pula dah. Buh nampak tu dah lagi. Nampak ni. Peti noh. Itu tak payah masuk dalam tulisan tu. Masuk dalam kitab tu. Itu tak termasuk. Lagi tulis pula sekali kan. InsyaAllah nanti kita akan buat daurah kitab
Ajwibah Ghaliyah. Nanti kita buat di Malaysia tour. Satu Malaysia, tak satu Malaysia pun, dari Kuala Lumpur ya. Pahang janji nak buat tapi lambat. Apa ni, orang panggil apa, susunan agak lambat. Johor pun lambat. Lambat dari segi susunan lah. Program mungkin penuh program kot. Sana pun ramai masyaikh. Pahang bawah mufti Pahang. Tidak nak buat bawah mufti Pahang. Bawah kerajaan ni lah, kerajaan Pahang lah. Nak buat daurah Ajwibah Ghaliyah. Kitab Habib Zain bin Sumit. Dan saya ke Madinah Al-Munawwarah dan jumpa dengan Habib Zain di rumah beliau. Atas wasilah daripada anak dia lah, Habib Omar. Jadi jumpa dan kemudian Habib Zain bagi izin untuk kita baca kitab tersebut dan baca kitab-kitab dia yang lain. Dan diizinkan juga untuk terjemah kitab-kitab beliau. Dan inilah matin lah, Mak Tafiz Imam Nawawi bawah pimpinan Ustaz Yusaini, dia yang jalankan kerja tersebut. Ustaz Abdullah Tahir, Abu Zahrah Abdullah Tahir, Ustaz Abdullah Tahir, dia terjemah habis dah kitab tu dengan sangat lengkap dan sekali dengan nota kaki yang sangat baik. Dalam tu ada jawapan kepada firqah yang tidak benar dalam penyampaian mereka ni, dijawab satu persatu oleh Habib Zain bin Sumit hafizahullah taala. Dan kitab tu sangat baik, khususnya kepada penuntut ilmu untuk berhadapan dengan fitnah akhir zaman ni. Nampak tak? Ada orang kata jangan sibuklah dengan isu khilaf ni, tak payah sibuk sangat. Nah, banyak benda penting kita nak kena buat. Habaq sikit benda apa yang penting tu. Nah, benda apa yang penting, tolong habaq main sikit. Nak tanya kan. Dia duk kata jangan khilaf lah, kali depa pun duk khilaf juga. Nah. Khilaf sama-sama. Pening bala terus. Jadi khilaf yang dia katakan ni khilaf bab furuk dan sebagainya, kalau diabaikan merosakkan umat. Memang banyak kerja yang kita nak kena buat. Tuan-tuan berduk balik Malaysia, banyak kerja kita nak kena buat. Masyarakat yang jauh daripada Islam, yang duduk di Sabah Sarawak, bukan Sabah Sarawak ya, duduk di Kuala Lumpur, duduk di Kedah, yang duduk di mana-mana, yang faham tak mana betul lagi ni. Sila, ada lagi tempat. Boleh masuk Ada tahan. Jadi banyak benda kita nak kena buat. Tapi disebabkan ada sebahagian orang yang datang kemudian dia bawa kecelaruan kepada umat, maka menyebabkan takkan kita nak duduk saja, duduk diam. Maka ulama tulis kitab menjawab perkara tersebut, dan kita baca yang dalam kitab yang dijawab oleh para ulama. Faham tak? Dan kalau itu masih dianggap sebagai perkara yang membuang masa, bermakna kita itlakkan sekali kitab-kitab yang ditulis juga membuang masa dan tidak ada faedah kepada umat. Nah, jadi Allahumma salli ala Zainal Muhammad. Akhirnya masalah-masalah asas dalam agama sendiri pun tak erti, dan dianggap tu khilaf. Dalam agama sendiri tak erti. Malah kalau datang pemahaman pokok-pokok yang pelik-pelik ni, terima pula dengan kata baik, ini adalah satu percambahan idea kepala otak dia. Masyarakat bila duduk pokok ni masuk di mana-mana tempat, rosak masyarakat tempat tersebut. Ulama dulu masuk di mana-mana tempat, baik masyarakat tersebut. Nampak tak? Orang zaman lah, ada balik tok-tok guru dulu balik mengaji Jurumiyah, nah sampai Alfiyah, kemudian balik buka pondok, duduk dalam masyarakat, jadi magnet dalam masyarakat. Orang semua tertarik duduk dengan tok guru. Lepas tu lagi banyak rendah diri pula. Kalau lagi mengaji dengan tok guru, dia akan main lagi rendah diri. Kecuali talib zaman sekarang je, mengaji dengan tok guru, dia rasa dia kemah. Lepas tu orang lain semua tak tui. Ada jenis tu. Maksudnya salahnya pada siapa? Allahu'alam. Nampak tak? Zaman sekarang ada PhD, ada master, ada pangkat tinggi, duduk dalam masyarakat, lagi rosak orang bila dengar orang cakap. Bila dengar mereka ni cakap, lagi rosak masyarakat dengan pemikiran mereka. Nampak tak? Jadi macam mana tu? Tak betul pada pengajian ke, penyampaian ke, tak ke mana? Ni saya bukan tanya ni, suruh tuan-tuan jawab waktu lah. Nah, dan saya tahu tuan-tuan sebab yang hadir dalam majlis kita ni semua talibul ilm, penuntut ilmu. Dan penuntut ilmu sepatutnya dia kena mengerti tentang perkara tersebut. Kita bukan hanya tuntut ilmu ni untuk diri kita, tapi untuk kita selamatkan umat daripada pesong. Nampak tak? Tambah kita duduk di lubuk ilmu ni, Al-Azhar Al-Syarif. Cukup. Kemudian yang kedua, dalil daripada hadis ni juga menunjukkan kepada kita bahawa boleh berhujjah dengan takrir Nabi. Maksudnya
tidak ada larangan daripada Nabi SAW. Takrir maksud Nabi mendiamkan diri, tidak menyebutkan apa-apa. Malah Nabi mengucapkan pujian pula kepada Sayyidina Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu. Allahumma ayyiduhu biruhil qudus. Doa Nabi SAW kepada Sayyidina Hassan. Kemudian Nabi SAW juga menyebut dalam hadis, inna ruhal qudusi ma'a Hassani ma dama yunafiqu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksud selagi mana dia mempertahankan Nabi SAW, maka pada waktu tersebut Sayyidina Jibril sentiasa memberikan ilham kepada Sayyidina Hassan bin Thabit untuk mengucapkan syair. Faham tak? Jadi ini bukan perkataan yang biasa. Dan kemudian pujian-pujian daripada Nabi. Dan juga diamnya Nabi ketika Sayyidina Hassan radhiyallahu anhu mengucapkan syair di depan Nabi SAW dalam masjid. Maka ini adalah sebagai bukti kepada harusnya perkara tersebut. Faham tak? Baik. Kemudian di sini juga dalil menunjukkan bahawa kata Syekh Sayyid Alawi Maliki mengatakan harus dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita untuk kita sentiasa berterusan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua bidang yang kita ceburi sekalipun. Maksudnya kalau kita boleh dengan cara ucapan, berucap untuk mempertahankan agama Allah taala. Kalau kita boleh untuk dengan cara bersyair, bersyair. Kalau ada orang yang dia boleh buat lagu untuk nak pertahankan Islam, bagi orang kenal dengan agama Allah melalui lagu, tulis lagu. Kalau orang boleh buat dengan filem, buat filem. Tapi ya yang patuh syariah. Faham tak? Ni buat filem apa ni, nak patuh syariah, tudung pakai semua. Pegang tangan lelaki perempuan juga, tak jadi. Dah kalau jadi bini mesti boleh tidur satu katil. Tak jadi. Dah jadi bini, kalau duduk atas kerusi, bini boleh main duduk atas paha. Padahal bini orang lain. Dalam tu nama bini dia. Tu tak jadi lah. Walaupun pakai tudung, sambil tidur pakai tudung, mandi pakai tudung pun ada ya. Tak jadi juga. Maksudnya apa saja bidang kita. Kalau tulis status Facebook, tulis yang boleh bagi kebaikan kepada orang. Faham? Tapi tu ustaz tulis baru ni yang jadi orang bekat kelih habis semua tu. Saya bukan tulis nak bagi orang kelih. Saya tulis nak bagi betul balik ya, apa yang sepatutnya dibetulkan. Sebab si penulis yang asal pun, dia pun tak betulkan pun apa yang ada orang duk puji dia bawah tu. Kalau hang tulis bagi betul-betul, tak apalah aku tak tulis. Masalah ada orang dah tulis, maka kalau aku tak tulis, hang jadi melampau kan? Jadi saya pun tulis dan saya biarkan. Nampak? Dan saya tak tulis dah macam tu. Saya takkan buat dah macam tu. Sekali tu je saya buat. Sebab saya tak boleh tengok dengan apa ni, tadlis yang macam tu. Nah, tadlis yang macam tu tidak boleh. Ya tak tadlis, sebab ada gambar macam-macam, semua gambar penuh. Ada gambar, orang tak tengok gambar melainkan selepas saya tulis. Nampak? Sebelum saya tulis, hampa semua tengok kata dia cakap dia Azhar. Tu ya. Hebatnya Azhar terima, Johor tolak. Tengok. Orang ajak. Lepas tu balas tak? Tak balas pun. Hang balas lah. Tulislah dak sebenarnya ni program rumah pelih ya. Dah tak ada tempat kami nak sewa di tempat tu lah. Bang tu je lah. Dah dia letak gambar dah Ustaz. Tak gambar tapi berapa orang dah yang tertipu di bawah tu. Faham? Jadi menerangkan kebatilan juga perlu. Seperti mana mereka suka menerangkan kebatilan orang. Mai kena kat dia marah. Tu dia. Syok nampak ni. Dia tak kerusi kosong kat orang tak apa. Kita bulan Facebook ya, menggelabah beruk lebih pada apa lagi. Relax cukup cukup tu. Kita tak musuh dengan peribadi tu tak. Kita musuh dengan hak tulisan dia tu. Tapi dah ada gambar dia waktu tu buat macam mana? Tu bukan handset saya, sebab handset saya kemah gambar dia. Tu gambar Oppo punya. Saya copy paste. Baik. Yang ke seterusnya harus. Hadis ni harus menunjukkan harus seorang yang mafdhul menolak pandangan yang fadil. Yang lebih kedudukan tinggi daripadanya. Faham tak? Harus perkara tersebut. Tapi dengan kekuatan hujah. Itulah syarat dia. Seperti Sayyidina Hassan bin Thabit menolak pandangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan
apa ni Sayyidina Hasan, makruf Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Umar. Sudah tentulah Sayyidina Umar lebih daripada Sayyidina Hasan. Tapi di sini harus menunjukkan kata yang mafdhul itu menolak pandangan yang fadil, tapi dengan bitaril adab, dengan masih dalam beradab. Nampak tak? Sayyidina Hasan tidak mencela, malah memuji pula Sayyidina Umar dalam ucapan tersebut. Nampak tak? Gitu. Hadis yang ke-203. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fa fil masjid. Kalau tuan-tuan ada kitab Ibanatul Ahkam ni tak betul ini. Dia punya tulisan tak betul. Dia tulis fahiya al-masjid. Dia betul fi al-masjid. Maksudnya siapa yang mendengar seorang lelaki di sini bukanlah bermakna mesti lelaki sahaja semata-mata, juga dengan maksud perempuan sekali, maksudnya dengan umum. Maksud dengan umum. Siapa yang mendengar seseorang, tu gitulah. Kalau nak terjemah dalam bahasa kita ni, siapa yang mendengar seseorang itu yanshudu dhallatan, maksudnya dia mencari-cari benda yang hilang dalam masjid. Maksudnya dia, minta maaf, bukan dia mencari, dia menuntut binatang yang hilang dalam masjid. Dhallah itu maksudnya kepada al-hayawan, biasanya kepada hayawan. Manakala kalau kata kepada barang dipanggil dha'i', ataupun kepada manusia dipanggil laqi. Jadi istilah dhallah ni biasanya kepada binatang. Maksudnya dia menuntut binatang dia yang hilang di dalam masjid. Fil masjidi, maksudnya dalam masjid. Falyaqul, maka katakan kepadanya, la raddahallahu alaik. So ini doa kepada orang tersebut sebagai zajr. Zajr maksudnya sebagai ucapan ingkar kepada orang tadi, jangan menyebut perkara keduniaan dalam masjid. Maksudnya gitu. Walaupun perkara itu penting, cari benda yang hilang dan sebagainya. La raddahallahu alaik. Maksudnya moga Allah tidak kembalikan barang itu kepada kamu. Allah tak kembalikan lagi kepada kamu. Maksudnya gitu. Faham tak? Fa innal masajid lam tubna li hadha. Jadi fa' tu fa' ta'liliyah. Fa' ta'liliyah maksudnya di sini bukanlah kita nak kena sebut sampai habis tu. Bukanlah kita nak kena sebut sampai habis. La raddahallahu alaik fa innal masajid lam tubna li hadha. Bukan nak kena sebut sampai semua. Tak sebut sampai tu la raddahallahu alaik. Ada ulama mengatakan wajib menyebut la raddahallahu alaik. Khususnya zahiriyah lah. Zahiriyah bila dengar hadis ni kata kena sebut falyaqul al-amru lil wujub. Maka zahiriyah kata wajib sebut. Jumhur mengatakan tidak. Tidak wajib sebut, sunat saja sebut. Tengok keadaan. Nampak? Tengok keadaan. Bagaimana kita nak sebut tadi, sesuai ke tidak sesuai. Begitu. Nak kena sebut dengan kuat ke? Ya, pandangan ulama kata ya kalau disebut, sebut dengan kuat. La raddahallahu alaik. La raddahallahu alaik. Fa innal masajid lam tubna li hadha. Sesungguhnya masjid tidak dibina dengan tujuan itu. Jadi di sini dilarang untuk kita mencari barang yang hilang, menuntut barang yang hilang dalam masjid. Baik kalau di pintu masjid macam mana? Berkeluar daripada hadis. Tak termasuk. Nampak tak? Sebab tu kita boleh untuk buat pengumuman barang hilang dan sebagainya di pintu masjid, sunat. Ataupun di pasar, ataupun di tempat lain. Baik, faham tak? Baik. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'a aw yabta'a fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijarataka." Rawahu an-Nasa'i wa at-Tirmidzi wa hasanah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang kamu melihat orang sedang berjual beli dalam masjid, sama ada dia membeli ataupun dia menjual, maka pada waktu tersebut dalam masjid, faqulu lahu la arbahallahu tijaratak. Moga Allah tidak memberikan keuntungan kepada perniagaan. Itu maksudnya. Faham tak? Ini pun sama juga. Sebut kuat ke sebut secara perlahan? Kuat. Dengan secara kuat. Dan sunat ke wajib ke sebut secara kuat? Tidak wajib. Maksudnya disebutkan untuk apa ni? Dengan tujuan zajr, untuk menghalang dia daripada melakukan perkara yang sia-sia dalam masjid. Itu tujuan dia. Boleh faham? Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ini tidaklah
bermakna kalau kata orang ni yang tak dibenarkan berniaga dalam masjid. Baik, kalau dia buat pengumuman macam mana pula? Saya ada bawa barang sikit tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tengok di kita tak di luar, meja dekat luar pada masjid. Tu tak termasuk berniaga dalam masjid. Dia habaq tengok kat luar. Faham tak? Dia tolong habaq Boleh faham? Yang itu. Jadi tak termasuk dalam hadis yang menunjukkan kata sagi bila ustaz-ustaz duk pergi kata saya tuan-tuan bawa mai barang sikit untuk mak tafiz contohnya. Jadi tuan-tuan nak tengok untuk bantu, tengok di luar. Lepas tu terus sebut la arbahallah. Tu orang beko ajak noh. Ajak nak kena penampak hadis sebab baca tak reti. Boleh faham? Jadi masjid dibina untuk tujuan apa? Tujuan untuk zikrullah, tujuan untuk ibadah, tujuan untuk ilmu, tujuan untuk muzakarah. Dan kebaikan maksudnya. Dengan perkara-perkara kebaikan, maslahah, kebaikan. Itu maksudnya. Jadi itu yang disebutkan oleh para ulama dalam hadis tersebut berdasarkan istinbat daripada hadis tadi yang kita sebutkan tadi. Hadis yang seterusnya an Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hudud fil masajid. Minta maaf, fil masajidi. Bagi teruk. Fil masajidi. Tidak boleh untuk mendirikan ataupun menjalankan hukum hudud di dalam masjid. Wala yustaqadu fiha, dan juga tidak boleh untuk menjatuhkan hukuman qisas di dalam masjid. Mustaqad adalah qawat. Qawat ni maksudnya apa dia? Membunuh. Maksudnya hukuman bunuh dalam masjid tidak dibenarkan. Karena apa? Karena masjid itu wajib dita'zimkan. Dengan ta'zim tadi iaitu dengan menjaga kehormatan dan juga kemuliaan dan kebersihan masjid. Karena kalau berlakunya hukum hudud dan juga berlakunya khawat dalam masjid, khawat ni maksudnya hukum balas bunuh balik qisas dalam masjid, maka kemungkinan tidak terjaga dengan aurat orang yang kena hukum dan juga tidak terjaga daripada terkena percikan darah dan sebagainya. Maka itu menyebabkan akan jadi mencari ta'zim kepada masjid Nabi, kepada masjid-masjid di mana-mana sajalah, maksudnya gitu. Jadi tidak dibenarkan. Hukumnya adalah haram. Haram mendirikan hukum hudud ataupun menjalankan hukum hudud dan juga qisas di dalam masjid. Ya, faham? Hadis yang seterusnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, usiba Sa'dun yawmal khandaqi fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qaribin, muttafaqun alaih. Daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu, ini Sayyidu Al-Khazraj, ini adalah ketua kaum Ansar yang sangat agung. Sehingga bila Nabi SAW melihat Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu datang, dibawa dengan kenderaan, waktu dia jatuh, waktu ketika dia luka teruk ni, bawa kenderaan datang kepada Nabi SAW. Nabi bersama sahabat, dan Nabi kata apa? Qumu li sayyidikum, bangun kepada ketua kamu. Nampak tak? Kadang-kadang Nabi melarang bangun kepada Nabi. Sahabat meriwayatkan dalam hadis, kata, kami tidak bangun kepada Nabi karena kami mengetahui Nabi tidak suka orang bangun untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyambut kedatangan Nabi SAW. Nabi melarang bagi hak Rasul, hak diri Nabi SAW. Tapi kepada orang lain Nabi menyuruh. Malah Sayyidina Nabi dengan Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha, waktu Sayyidina Fatimah datang, Nabi bangun menyambut Sayyidina Fatimah, mencium di antara dua kening Sayyidina Fatimah, ni dahi Sayyidina Fatimah dicium oleh Nabi SAW. Diletakkan Sayyidina Fatimah di tempat duduk Nabi SAW. Kemudian Sayyidina Sa'ad bin Mu'az datang dalam majlis Nabi waktu ketika dia sakit tu, dibawa turun dengan kenderaan. Qumu li sayyidikum. Jadi dalil qiyam kepada orang yang terhormat, sama ada di kalangan orang yang berilmu, orang yang ada pangkat kedudukan, dan sebagainya, maka hukumnya adalah harus, tidak ada masalah. Ini ditulis oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitab beliau tentang masalah qiyam. Jadi jangan gunakan hadis tentang larangan Nabi bangun kepada diri Nabi untuk umum. Faham? Baik. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Mu'az terkena panah, anak panah dalam peperangan Khandaq.
Dan luka tersebut di tempat yang keluar darah yang tidak henti-henti. Kalau dalam Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari diceritakan dalam Kitabus Salah. Ini masih dalam Kitabus Salah. Jadi Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini dalam Kitabus Salah. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu terkena pada lengan tangannya. Dia dikena dekat ni pergelangan tangan. Urat pergelangan tangan ni urat yang mudah darah keluar banyak, dan kemudian sebab tu orang kalau bunuh diri dia akan kerat di sini. Sebab darah akan keluar tidak henti-henti. Dan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu terkena usiba Sa'dun radhiyallahu anhu pada tempat tersebut, sehingga darah keluar tidak henti-henti beberapa hari. Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan kemah kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'az di dalam masjid. Di sini kata ulama harus untuk seseorang tersebut yang sakit duduk dalam masjid, dibuat tempat khas dalam masjid. Dan ni adalah hospital pertama dalam Islam, itu yang didirikan oleh Nabi SAW. Dan ini diambil contoh oleh para a'immah selepas itu dan para hukam selepas itu, yang mengambil contoh tersebut, membuat hospital dalam masjid. Contoh seperti Sultan Hasan, Masjid Sultan Hasan, dalam tu ada hospital dulu. Kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Sultan Hasan, tengok dia punya peta dia tu, ada hospital pada zaman dulu. Di dalam masjid ada hospital. Di Malaysia lah ni duk buat dah masjid-masjid yang besar-besar buat. Masjid di Bertam, masjid nombor 3 Malaysia, Masjid Bertam. Di Seberang Perai. Masuk Tol Bertam tu, dia dekat dengan Tol Bertam. Masjid At-Taqwa. Masjid tu ada setiap dengan pusat hemodialisis, ada, dan semua ada kan. Pusat hemodialisis ada, hotel ada, semua ada. Dia buat masjid sebagai pusat untuk orang ramai berkumpul. InsyaAllah ni Ustaz Hairul nak balik ke Malaysia, nak pergi tengok tanah yang akan didirikan Al-Azhar Al-Thani, insyaAllah. Doakan moga berjaya lah, amin. Tanah beluah di Perak, dan 5 poin berapa ekar tu. Moga-moga nanti akan buat macam tu lah kan? Bukan hanya pusat pengajian, tapi pusat perkumpulan masyarakat di tempat tersebut. Semua benda ada di situ, insya-Allah. Baik. Apa dia tahu juga, lupa lah. Khemah dalam masjid. Dan kemudian harus bagi orang yang sakit duduk dalam masjid, dan juga kalau sakit dah tentu tidur juga. Mesti dia harus, hukumnya adalah harus tidur dalam masjid. Nampak tak? Dan di sini juga kata Syekh Said Alawi Maliki, harus disyariatkan untuk kita melawat orang-orang yang sakit. Sebab tu liya'udahu min qaribin. Sebab apa Nabi letakkan dalam masjid? Kerana mudah untuk melawat. Mudah untuk Nabi SAW melawat dan memerhatikan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Di sini dalil menunjukkan juga kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Kerana tu waktu Sayyidina Sa'ad bin Mu'az wafat, Nabi SAW menyebutkan ihtazza lahu arsyur rahman, yakni bimauti Sa'adin. Dengan sebab matinya Sayyidina Sa'ad, wafatnya Sayyidina Sa'ad, bergegar arsy Allah Subhanahu wa taala. Para syurah mengatakan bahawa bergegar arsy adalah kerana gembira dengan kedatangan ruhnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Gembira dengan kedatangan beliau, bergegar arsy Allah taala. Surur. Dan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu juga kalau disyarahkan dari segi rohani, hadis tersebut yang disyarahkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ayyuhal Walad. Kita akan tengok macam mana Imam Ghazali rahimahullah mensyarahkan hadis tersebut, ruh orang yang beriman dengan ruh orang yang tidak beriman. Adanya ruh ini ada peringkatnya. Ada ruh yang berterbangan naik ke atas, ini ruh orang-orang yang siddiqin. Manakala ruh orang-orang yang munafiqin dan juga orang-orang yang tidak benar, ini akan ada di asfalis safilin, duduk tempat yang dunia, yang rendah, di bawah, tidak duduk di atas. Seperti mana ruhnya orang-orang yang musyrik itu akan berada di bawah. Manakala ruh orang yang beriman itu seperti Sayyidina Sa'ad bin Mu'az akan berterbangan ke atas. Naik. Faham tak? Ikut peringkat kedudukan. Itu maksudnya. Boleh tengok dalam Ayyuhal Walad, syarahan karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Baik. Di sini harus kalau kata tidak mengganggu masjid. Kalau tidak mengganggu
masjid tersebut. Baik, kalau kata ada tempat yang khas diletakkan orang yang sakit, maka tak perlu buat dalam masjid. Nah, lagi dah sakit apa, luka-luka, dia nak pergi duduk dalam masjid. Nah, dia tak buat kemah dalam masjid sebab ada hadis yang kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz buat kemah dalam masjid. Dalam keadaan pada waktu tersebut tidak ada hospital. Faham tak? Dan di sini dalil menunjukkan harus meletakkan orang yang sakit dalam masjid. Kalau tidak, dan tadi ni sebut kata orang yang tidak boleh dibunuh dalam masjid, kata takut darah dan sebagainya. Ni macam mana pula? Ni pun berdarah juga. Kalau terkawal, kalau dijaga, nah, tidak mengotorkan masjid, tidak ada masalah. Faham tak? Wa anha qalat, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ila al-habasyah yal'abuna fil masjidi. Sayyidina Aisyah meriwayatkan, ini hadis yang ma'ruf, yang ceritakan kita Sayyidina Aisyah melihat orang-orang Habsyi bermain di dalam masjid. Dan mereka ni hamba. Nah, bermain permainan mereka ataupun tarian mereka dengan tarian perang dalam masjid Nabi SAW. Dan Sayyidatina Aisyah melihat perkara tersebut. Waktu itu Sayyidina Aisyah masih kecil. Jadi disebut kata al-hadithatis sin, masih kecil lagi pada waktu tersebut, budak-budak. Jadi nak tengoklah semua benda yang orang nak tengok. Maka Sayyidina Aisyah pun tengok dan Nabi meraihkan perkara tersebut. Sayyidina Umar melarang. Sayyidina Umar kata, ni apa? Nah, dalam masjid Nabi SAW buat apa ni? Sayyidina Nabi SAW kata apa? Da'hum, biarkan mereka main. Biarkan. Kerana apa? Kerana hari ni hari surur, hari kegembiraan, hari yang seronok. Jadi biarkan berseronok, tidak ada masalah. Faham tak? Jadi di sini harus untuk seorang perempuan. Dia kata di sini yasturuni, maksud Nabi SAW melindungi, menutupi Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha daripada pandangan orang. Dia katakan Sayyidina Aisyah meletakkan dagunya di bahu Nabi SAW dan kata tertutup, dan dia melihat Habsyah, ini orang lelaki bermain. Di sini juga dalil menunjukkan harus perempuan melihat lelaki membuat pertunjukan yang haruslah, bukan pertunjukan pakai spender ke apa, tak boleh lah. Iklan spender perempuan pakai tengok, harus hukumnya haram. Nah, maksudnya kalau permainan dan sebagainya terjaga aurat harus. Berbeza dengan lelaki melihat perempuan lain. Kerana perempuan lebih terjaga fitnahnya daripada lelaki. Lain dengan perempuan main depan lelaki, kemudian lelaki pakai tengok. Itu lain. Faham tak? Sebab tu di sini dibincang oleh ulama masalah perempuan melihat lelaki membuat pertunjukan silat dan sebagainya dibenarkan, tidak ada masalah. Harus. Boleh. Kemudian harus melihat permainan yang harus. Silat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, taekwondo, ada lagi tomoy. Dia pakai seluar panjang lah. Dia kalau kata tomoy mesti buka baju. Dia kalau kata tomoy aja mesti pakai seluar pendek. Oh, kok mana? Ombak boleh aja pakai baju lengkap kelingan beg lagi sambil duk lari. Boleh tomoy apa? Dia nak tomoy nak kena seluar pendek. Tomoy nak nabuh minyak kat perut bagi nampak six pack, nah. Boleh. Jadi tu boleh, tak ada masalah. Harus, tidak ada masalah. Kemudian boleh bermain silah senjata, harus bermain senjata dengan tujuan untuk tadrib lil harb. Jadi macam mana kalau hadis berkenaan dengan jangan mengacukan senjata kepada sahabatnya sendiri. Nampak tak? Kerana tu nanti syaitan nanti akan mendorong dia untuk buat benda yang tidak baik. Tu kalau dengan main-main. Tapi kalau tadrib, maksudnya dengan tujuan untuk nak latihan. Ni asyik dia guna kayu ya semua. Bila nak guna parang Kalau orang silat dia sampai ke parang, sampai ke mana-mana macam-macam lah kan. Dia guna kayu main parang tu jam terus duk berlatih lu kayu. Duk berlatih lu parang kayu. Nak atas kepala dekat darah ni kena kepala putih, kepala mampu. Dah lari. Tadrib tidak ada masalah. Untuk tujuan apa ni? Untuk tujuan keberanian dan sebagainya, tidak ada masalah. Jadi ini sunnah, harus. Maksudnya perkara ni adalah harus. Jadi latihan silat dan sebagainya tu bagus. Kemudian di sini juga menunjukkan kata baiknya akhlak Rasulullah SAW dengan isteri baginda Nabi. Dan mulianya pergaulan Nabi dengan isteri-isteri baginda. Maksudnya Sayyidina Aisyah. Dan juga kedudukan yang tinggi
di sisi Nabi SAW pada Sayyidina Aisyah. Ha? Maksudnya Sayyidina Aisyah itu fadlu Aisyah ala sairin nisa ka fadli tharin ala sairit ta'am, kata Nabi dalam hadis. Kelebihan Sayyidina Aisyah itu berbanding dengan isteri-isteri yang lain itu adalah seumpama sarit itu dilebihkan daripada makanan yang lain. Sarit ni berbezalah pandangan berdasarkan kepada tempat masing-masing. Sarit kalau di Mesir ni dipanggil fattah. Nasi fattah tu. Fattah yang ada apa ni, daging, kemudian nasi, kemudian ada roti. Dia letak lapis-lapis tu. Bulan puasa ada banyak. Itu fattah. Dipanggil sarit juga tu. Kalau sarit di belah apa ni, negara Arab lain-lain ada daging yang diletakkan dalam kuah dengan marak. Ada marak dia, ada kuah dia dan sebagainya. Macam-macam lah. Yang penting makanan yang musyahi, yang di apa ni, disukai oleh orang untuk makan. Faham tak? Jadi nak bagi tahu Nabi SAW bukan nak bagi tahu sarit lah makanan yang terbaik. Bukan Nabi nak bagi tahu tu sebab orang Melayu dia ada makanan dia yang terbaik. Tapi dia makan sarit, mungkin dia tidak takjub dengan sarit. Tapi dia akan ingkar Nabi pula. Makan sarit. Lah besar apa? Mana Nabi kata sedap. Orang ajak tu orang ni. Sebab tu Nabi sebut tadi, kata ulama, ala sabilit taghlib. Ghalabah bagi orang Arab tu yang paling sedap. Bagi Nabi lah, kan? Tapi bagi orang Melayu mungkin apa ni, sampai belacan. Orang Kelantan mungkin budu. Tapi budu saja, tak ada orang makan budu saja, betul tak? Ada orang makan budu saja, ada. Bawa budu bulan poket tentang ni. Duduk saja. Orang makan Coca-Cola. Ada yang tu peringkat orang panggil apa, dia anggap budu macam ketum lah, lebih kurang. Ada yang macam tu, dia ketagih budu. Ya Allah, hebat noh, tu. Pernah jumpa yang tu? Tak jumpa lah. Ada orang kampung saya ada seorang. Bila orang Kelantan lah, nikah dengan orang kampung. Lepas tu kata dia budu dalam poket. Nah, dia bawa itu pun keluar budu. Orang minum Levita ke apa ni, nak apa Red Bull ke apa, dia harap budu bull kan. Baik. Boleh tahan no? Ya Allah. Boleh. Itu antara fawaid daripada hadis tersebut. Jadi jangan syadid. Nah, waktu gembira. Waktu sonok. Tapi jangan sampai berlebihan. Itu maksudnya. Jadi Islam bukanlah agama yang sempit, yang tidak benarkan untuk orang ni bergembira. Tapi bergembira yang macam mana yang dibenarkan? Yang merugikan masa, yang membuang keuangan, duit dan sebagainya. Itu kan yang disuruh? Tak disuruh. Gembira ni macam-macam jenis gembira. Faham tak? Bukan mesti kalau kata perhabis duit banyak, kemudian kalau kata nak kena buka aurat baru gembira. Itu fitrah mana-mana pun tak terima. Yang rosak fitrah je yang terima benda tersebut. Dia rasa gembira mesti duduk dengan orang perempuan baru gembira. Nampak tak? Dia gembira kalau kata dia apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengok bunga api. Nah, baru gembira. Tak semestinya. Gembira ni dengan luas maksudnya. Tapi gembira tu biarlah gembira yang dibenarkan dalam syarak. Boleh. Wa anha, yani Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan juga, anna walidatan saudaa kana laha khibaun fil masjid. Ada seorang perempuan, walidah di sini maksudnya jariyah, perempuan hamba yang berkulit hitam. Kana laha khibaun fil masjid. Dia mempunyai satu khibak. Khibak ni macam kain lapik ataupun kain selimut dalam masjid. Maksud dia tidur dalam masjid. Di sini dalil harus tidur. Bukan lelaki sahaja, malah perempuan juga harus tidur dalam masjid. Perempuan juga harus tidur dalam masjid, tapi dengan syarat terjaga aurat, tidak berlaku percampuran. Dalil dikata di sini. Fakanat ta'tini fatahaddatsu 'indi. Dia selalu bersembang dengan Sayyidatina Aisyah. Dia datang bersembang dengan Sayyidatina Aisyah. Hadis ini panjang, juga disebut dalam Kitabus Shalah dalam Sahih Bukhari. Nah, diceritakan dalam Sahih Bukhari hadis tersebut. Perempuan ni adalah hamba. Kemudian dia cerita tentang kalau dia duduk dengan Sayyidina Aisyah, dia selalu akan bacakan syair. Duduk dengan saja dia akan baca, wa yaumal wishahi min ta'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani. Nampak? Habis duduk baca tu. Nah, wa yaumal wishahi min ta'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani. Dia nak cerita pada hari yaumul wishah. Apa wishah ni?
Wisyah ni adalah penutup kepala. Dia kata hari penutup kepala. Tu hari yang ajaib, dia kata. Yang Allah Ta'ala tunjuk kepada aku. Nampak? Jadi dia, kenapa yang nak sebut sangat hari itu? Kerana hari itulah dia datang daripada negara yang tidak betul, negara kufar, datang ke negara Nabi SAW Madinah dan masuk Islam dia. Dan duduk dalam masjid Nabi SAW. Nah, diceritakan kata dia bawa wisyah. Wisyah ni penutup kepala, yang di penutup kepala tersebut warnanya ke merah-merahan, macam dengan daging. Warna macam daging. Kemudian ada lu'lu', ada permata dekat dia punya penutup kepala tu. Dan penutup kepala tu katanya buat daripada kulit. Dalam hadis disebut buat daripada kulit. Jadi dia jalan-jalan, kemudian sampai satu tempat, masa dia cabut bekas tersebut, penutup kepala yang buat daripada kulit dia dicabut, ada seekor burung. Mana burung gagak ataupun macam burung lang tu, dia ingat tu daging, curi. Ditangkap, ambil, bawa lari. Maka dia pun disoal siasatlah oleh tuan dia. Ni keluarga tuan ni panggil dia, kata, mana bekas tu? Mana penutup kepala tu? Kulit. Lepas tu situ ada pula lu'lu', ada permata pula dekat tempat tu dihias. Orang pakat taftish dia, cari semua seluruh badan. Sampai dibuka kemaluan dia sekali. Takut dia simpan dalam kemaluan. Bertafsir yang cerita tentang kemaluan tu Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah kata, bukan hanya dicek pada badannya, pada kemaluan dia pun dicek juga. Takut dia curi. Tengah duk cek tu, tiba-tiba burung tu main lempak balik. Lempak balik kain tu. Yang kain kulit tadi. Lempak balik. Tengok. Hampa tuduh aku sedangkan aku tidak buat benda tersebut. Ni, hak yang curi tu main hantar sendiri. Nampak tak? Jadi dia selamat dan kemudian dia masuk Islam. Datang bertemu dengan Nabi, dia masuk Islam. Tu cerita dia. Sebab tu dia bila datang jumpa Sayyidina Aisyah tu, Sayyidina Aisyah tanya, "Hang kalau jumpa aku selalu sebut syair ni. Kenapa?" Maka dia ceritakan cerita tadi. Dia rasa seronok dengan peristiwa tu yang sangat ajaib, dia kata. Datang tu main hantar balik. Selamatkan dia pada waktu tersebut. Faham? Jadi di sini dalil kata apa? Orang yang benar ini kalau dalam ucapan dia itu fadilatnya besar. Dan dia dapat anugerah yang kadang-kadang tidak disangka-sangka. Itu jangan penipu. Dia kalau apa pun jangan menipu. Cakap bagi betul. Ustaz-ustaz di masjid ni jangan belajar menipu. Kalau belajar cakap menipu sekali, dia balik Malaysia pun dia kerja nak menipu juga. Kalau kata dia mengajak, nanti pun dia akan menipu juga orang. Dan dia rasa seronok menipu. Dia bila mengajak dia dengan raja nak menipu. Sebab dia tipu sekali orang percaya, lepas tu dia rasa seronok nak tipu. Tipu ni serupa dengan ketum juga lah. Dia kurang. Dia jadi ketagih. Serupa dengan mencuri. Dia seronok nak tipu orang. Lepas tu dia akan cerita bagi seronok lagi. Dia cerita bohong dekat orang apa semua kali. Ramai lah jenis tu. Jenis kuat menipu ni. Sebab apa? Sebab hak dia tipu semua percaya dia. Jangan belajar tipu. Cakap yang betul. Ta'ti jawab ta'ti. Nampak tak? Kalau nak buat apa-apa bagi cakap bagi betul. Ni fadilat orang yang cakap betul. Kemudian doa orang-orang yang mazlum, ini adalah diistijabkan oleh Allah Ta'ala. Dan kerana perempuan tadi dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab bila orang dah baru sangka dekat dia, maka dia doa, Allah Ta'ala istijabkan doa tersebut. Dan sini juga harus untuk kita buat tempat duduk dalam masjid kalau tidak ada tempat lain pada waktu tersebut, dengan syarat menjaga kebersihan masjid. Ini dalil daripada hadis ni. Dan di sini perempuan harus tidur dalam masjid. Bukan hanya lelaki sahaja, perempuan juga harus. Tetapi Allahumma salli ala dengan syarat-syaratnya yang ketat. Nampak tak? Kalau perempuan tadi isteri orang, maka kena izin daripada suami lebih dahulu. Nampak? Kalau perempuan tersebut terlalu cantik sampai menyebabkan fitnah, maka hatta semayang di masjid juga tidak disunatkan kepadanya. Kerana kena jaga. Kalau terlalu cantik kan jadi fitnah nanti. Itu maksud dia. Banyak syarat lah kepada perempuan, banyak syarat. Pada lelaki, jaga kebersihan tu je. Jaga kebersihan, jaga aurat, tu je, senang. Sebab lelaki tak ada fitnah apa. Boleh. Sebab orang perempuan melihat lelaki dengan lelaki melihat perempuan berbeza pandangan tersebut. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-busaqu fil masjid khati'atun
wa kaffaratuha dafnuha. Nampak tak? Dan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sikit lagi kita baca, kita nanti. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meludah di dalam masjid itu adalah busak ni, dia bukan zakat ludah saja, dia keluar sekali dengan kahak. Nampak tak? Busak ni kali dengan kahak sekali. Sebab kalau ludah saja dia panggil tafl. Tafal. Tu ludah, keluar ludah aja. Kalau masih duduk dalam mulut, dia tak panggil tafal, tak panggil busak, dia panggil riq. Maksudnya ayak kalau duduk dalam mulut lagi panggil riq. Kalau keluar saja ayak tadi dia panggil tafal, tafl. Kalau keluar dengan kahak panggil busak. Faham tak? Keluar dia panggil busak. Jadi kalau kata membuang ni, maksudnya apa-apa saja buang daripada mulut ni, disebutkan busak ni kerana yang tu yang biasa orang buang. Dalam masjid itu khati'ah. Khati'ah tu maksud dia apa dia? Ism. Cuba tengok Nabi SAW menyebut dengan bahasa khati'ah, tidak sebut dengan ismun. Kerana ni sebagai rahmat kepada umat. Nak beritahu kepada kita bahawa sepatutnya orang yang beriman kepada Allah, dia akan jaga perkara tersebut, tidak akan melakukan dosa. Maka ni silap yang dia buat. Silap tu dosa lah. Faham tak? Tapi bahasa Nabi itu rahmat. Rahmat kepada umat. Wa kaffaratuha dafnuha. Dan juga dia punya kafarah dia, apa dia? Ai mahwuha dafnuha. Cara nak menghilangkan dia adalah dengan cara menanam dia. Baik. Menanam ni dengan cara macam mana? Mesti korek ke? Ya, kalau dari segi dari hadis macam tu. Sebab daf mesti dikorek. Lepas tu baru tanam. Jadi kalau kita setakat dia tutup dengan kaki saja macam mana? Baik, kalau kata tutup dengan kaki saja, kalau tidak menyebabkan berlaku azab pada orang. Dan kadang-kadang berlaku azab lagi. Sekadar tutup dengan debu, orang tu mai duduk, kena juga ke orang tu. Betul tak? Dia tak kena debu saja, dia lekat kali dengan debu-debu tu pula dah. Korang ajar ada juga. Jadi sebab tu dafnuha, tanam dalam. Itu maksud daripada hadis ni. Dalam hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa busak itu tahir, suci. Kan tu Nabi SAW tidak suruh untuk orang tadi busak tadi, Nabi SAW sebut khati'ah saja, tapi tidak maksud ism, dosa. Dosa kerana apa? Kerana melakukan perkara yang tidak elok dalam masjid, mengotorkan masjid, jijik. Tapi benda tu suci. Dan kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada umat, walaupun perkara tu sekecil-kecil perkara, walaupun benda kecil, masalah ludah dalam masjid pun Nabi ajar. Dan ni yang Nabi SAW pernah farak, maksudnya Nabi pernah mengikis busak yang ada di depan masjid, maksud di depan dinding masjid Nabi SAW. Dan Nabi mengikis sambil marah pada waktu tersebut. Dan kadang Nabi tidak suka. Maksud tak sepatutnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasul buat macam ni. Tak sepatutnya. Jadi mungkin kerana Nabi tidak sebut lagi, mungkin kerana para sahabat memandang, kata, oh ini maksud dia dalil para sahabat mengetahui busak itu tahir. Kalau tidak, mereka tidak akan kotorkan dalam masjid, mereka tidak akan lepaskan dalam masjid. Faham tak? Itu dalil daripada macam mana boleh tahu kata busak ni tahir. Kerana sahabat melepaskan dalam masjid, dan perkara itu makruf. Dan Allah berlaku pada zaman Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengikisnya pula, mengikis dengan tangan pula. Dia kata benda ni suci. Kalau benda tak suci, tentu Nabi tak akan sentuh dengan tangan Nabi. Sebab apa? Sebab tadammuh bin najasah itu haram. Betul tak? Kalau tidak ada sebab apa, kalau itu Nabi akan basuh dengan air. Tak, jadi Nabi hanya mengikis, kemudian Nabi pesan. Jadi sini dalil kata busak itu adalah tahir. Faham tak? Tapi kalau kata dia tidak ada masalah, contohnya seorang tu semayang dan kemudian dia nak ludah busak tadi, dan dalam keadaan masjid tadi masjid yang mutarraban, maksudnya yang bertanah. Masjid lah ni tak boleh lah ruak jawi pula kan. Dia tak pergi makan masjid. Mana masjid? Masjid lah ni semua dah ada firash, dah ada sejadah, marmar. Tak boleh lah. Tu nak tanam dengan apa? Tak boleh ludah dalam masjid, haram hukum dia. Nampak tak? Dalam rumah orang haram hukum dia, kerana tu rumah orang. Rumah kita sila, tidak ada masalah. Tu rumah kita. Kalau nak buat tak pernah orang buat. Seorang rumah dia jaga, 4 orang dia pergi buat. Jadi di sini masjid yang dimasukkan ni masjid yang bertanah. Boleh faham?
Kata guru-guru kita di Makkah Al-Mukarramah dulu, apa ni, Tok Guru Hajilah Bukit Lada, dia cerita kata dulu di Mekah tidak ada marmar. Tempat-tempat pengajian tak ada marmar. Jadi mai awal ke kelas pakai korek lubang. Dia ada macam tanah pasir sikit, dia kata. Tu pakai mai awal. Mai awal buat korek lubang. Korek lubang buat apa? Nak tak punggung. Sejuk sikit, dia kata. Duduk atas saja dia jadi panas. Korek lubang dia jadi macam duduk dalam kosyen, dia kata. Duduk sedap, lama pun tak apa, dia kata. Jadi seronok tu sebab dia lubang tu ikut punggung. Maksudnya pada waktu zaman mereka mengaji berapa puluh, 40, 50 tahun yang lepas, Masjidil Haram keliling tu masih lagi, dalam Masjidil Haram masih lagi dengan tanah. Atau tempat pengajian masih dengan tanah. Tok guru atas kerusi, nak murid duduk atas tanah. Masih lagi berlaku zaman tu. Jadi kalau duduk tengah mengaji, ludah waktu tu. Ada kahak nak ludah waktu tu. Boleh tak? Korek korek lubang tanam dalam tu. Faham? Kencing ni tak boleh. Boleh. Terus. Hadis yang seterusnya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajidi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah manusia itu berbangga dengan masjid. Bangga dengan masjid, dengan sini maksud dia apa dia? Masjid tidak lagi dilihat dengan ilmu dan juga dengan apa yang sepatutnya masjid itu dijadikan. Didirikan masjid tersebut adalah untuk masyarakat berkumpul mengambil ilmu. Masyarakat kumpul untuk muzakarah. Masyarakat berkumpul untuk bertemu dengan para alim ulama. Tak. Sekarang ni masjid hanya jadi tempat lawatan orang. Dan ini adalah dalil kepada mukjizat Nabi SAW bahawa akan berlaku perkara tersebut. Dan sungguh berlaku. Sungguh berlaku perkara tersebut. Nampaklah? Dan dikatakan yang mula-mula mencantikkan masjid ni adalah Walid ibni Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik yang mula melakukan cantikan pada masjid ni. Sayyidina Umar ketika membesarkan masjid, maka tujuan membesarkan masjid dan memperindahkan masjid itu untuk memudahkan orang Islam. Dia digunakan dengan tujuan untuk nak memudahkan orang Islam berteduh di bawahnya dan sebagainya. Maka kena niat yang betul. Dan perbincangan ulama dalam masalah tersebut, kita akan tengok. Baik. Hadis yang seterusnya, an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu bi tashyidil masajidi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak diarahkan untuk tashyid, maksudnya raf'il bina, tatwilihi, takhsisihi. Maksudnya dengan meninggikan bangunan masjid, bagi cantik masjid dan sebagainya. Bukan tu aku diutuskan dengan tujuan tu. Aku tidak diarahkan dengan perkara tersebut. Jadi kerana apa? Kadang-kadang satu masjid yang cantik tadi boleh buat banyak masjid lagi di tempat yang perlu masjid. Masjid tu makan sampai berpuluh juta. 1 juta tu kalau hantar ke mana-mana tempat, boleh buat 2 masjid pula, contoh. Nampak? Hak masjid berpuluh juta tu, 1 sah pun tak cukup. Sebab terlalu besar sangat. 1 sah je 500 orang. Besarnya masjid dia. Lepas tu pula tak ada orang main semayang. Tok imam pun kadang mari, kadang tak mari. Gaji bulan ambil. Tok Bilal adalah hari Jumaat ni. Jadi apa ni, kalau buat macam tu, lebih baiklah buat di tempat yang perlu. Berapa banyak pondok-pondok pengajian yang perlu kepada tempat untuk mereka solat. Terpaksalah pergi ke mana-mana cari tempat nak cari duit nak buat masjid. Nampak tak? Daripada abang Ustaz, kalau abang kami bagi, tak apa. Kalau abang bagi tak apa. Dan kalau abang takut hang duk tak demand macam-macam pula. Dah sebenarnya kena buat macam ni, kena buat macam ni. Oh, dia pula pandai. Dah nak bagi je. Lagi tak, kalau tak percaya, takut masjid tak buat, duit dapat dah, masjid tak buat, hilang. Kereta ustaz tu tukar baru. Tu pelik tu. Pi buat tu masjid tu. Bawa duit tu, bawa kontraktor sekali, pi buat masjid. Nampak tak? Ustaz Arundin. Kan? Ustaz Arundin di Malaysia ni dah berapa ratus masjid dah dia buat. Dengan duit dia. Berapa ratus masjid dah yang katanya dia buat. Tapi tak ada tu abang kat orang. Dia tak abang kat orang ni kita yang cerita ni. Dia buat siap masjid, khair. Orang tempat tu sembahyang masjid, selesai. Masjid buat dalam baru ni dalam berapa bulan je, 5-6 bulan siap masjid besar. Harga 1 poin berapa juta. Siap masjid.
Faham? Banyak mana orang yang bina masjid di dunia ni, banyak itulah Allah Ta'ala akan bina bangunan untuk dia. Hadis dalam Sahih Bukhari. Sebanyak mana dia bina masjid, maka banyak itulah binaan dia. Allah Ta'ala akan bina seumpama dengan masjid yang dia bina dunia. Maksudnya dengan lebih daripada tu lagi, lebih daripada dunia dan isi dia. Dan juga dalil di sini menunjukkan orang yang bina masjid ni akan masuk syurga Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Faham? Kalaulah berlaku sungguh Masjid Al-Azhar Al-Thani yang akan buat di Malaysia nanti, di Perak tu, kalau berlaku sungguh tempat tadi, insya-Allah tabarakallah. Siapa lagi yang kita nak harap nak penuh ke tempat tersebut? Masyaikh-masyaikh mana yang kita nak harapkan kalau bukan daripada orang Melayu kita sendiri, yang mereka akan lebih dekat dengan bahasa kaum tersebut. Nampak tak? Jadi kena mengaji betul-betul ya. Hak tu je. Macam mana nak isi tempat tadi kalau mengaji tak betul? Culang-culang calik, tak mai tak mai. Lepas tu macam-macam lagi alasan. Tidur lebih kuat daripada mengaji. Tengok filem lagi kuat daripada baca kitab. No? Bukan kita tak bagi tidur, bukan kita tak bagi layan filem. Tapi jangan sampai hak tu dilebihkan daripada asalnya kita datang ke sini. Nah, belajar, mengaji, tuntut ilmu dengan ulama. Tapi hak tu pun afat juga tu kita ni nak kena ada juga benda-benda tu, kena ada baru nak seronok. Orang zaman dulu seronok depa dengan baca kitab. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu buka kitab, boring dengan kitab ni, buka kitab syair. Boring kitab syair, buka kitab fikih. Boring fikih, buka tafsir. Boring ini buka sekian. Begitu juga dilakukan oleh Muhammad bin Hasan, Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani rahimahullah. Kita boring buka baru selai 2 minit baru buka. Buka filem terus. Boring tengok filem, buka YouTube. Buka YouTube, boring pula. Buka Facebook. Dan Facebook, Insta. Lepas Insta, nak tweet kan. Nampak ada boring kita semalam. Lepas tu, update status penuh dengan ilmu. Masya Allah. Itu tak tahan tu. Status tu bukan main lagi. Telah berkata guru kami yang mulia Al-Allamah ni, pergi kelas sekali ya. Nampak ni berhenti. Nampak tak? Itu yang salah. Ala kulli hal, kita nak kena sungguh-sungguh. Kita ni pelajar ilmu di Malaysia, di Mesir ni. Cukup lah tu, esok temu pula. Kita di Mesir ni, kita hanya mengaji, tapi kita tidak banyak buat amal untuk diri kita. Berbeza dengan orang-orang yang terdahulu, mereka ni bukan hanya belajar tapi juga beramal dengan amal yang kuat. Sebab tu ilmu mereka berkat dan juga jadi jadi ampuh ilmu tadi. Kadang-kadang tak banyak pun ilmu tadi, bukannya baca kitab sampai beribu-ribu kitab, tetapi ilmunya berkat kerana amalan mereka tu kuat. Nampak tak? Amalan mereka kuat. Kita kena ada juga benda tu sunatnya. Kita kena ada juga. Tak boleh di sini Mesir alhamdulillah khair. Ada masyaikh-masyaikh yang membimbing. Ada masyaikh-masyaikh dengan ada tariqah yang cukup banyak. Syekh Yusri dengan Siddiqiyah, Syekh Ali dengan Syazuliyah, dan masyaikh-masyaikh Syekh Muhanna dengan Muhammadiyah, Syazuliyah. Maksudnya masyaikh-masyaikh kibar yang mereka ni berpegang dengan dengan tariqah dan amal. Itu kelebihan kita di Mesir ni. Itu kena ada juga, kita ada wirid kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tengok, kita jauh beza dengan sahabat-sahabat kita di Indonesia yang duduk di pesantren Indonesia. Tu tak kira lagi dengan amal kita, ikhlas kita. Sebab tu bila amal ni kuat, tuan-tuan, mengaji ni amal dia kuat, maka dia punya ikhlas dia kuat. Kita ni, kita mengaji tapi amal kita kurang. Bila amal kita kurang, maka tu tidak akan ada penguat untuk kita. Nampak tak? Body tu insya-Allah kuat tapi tak cah bateri. Tak ada telefon tuan-tuan. Body elok dah, Samsung S6 dah, hak baru dah, S6 dah, Note berapa dah hak baru punya. Kemah gila tengok, bateri tak cah. Bateri tu wirid tu. Hak nak cah tu wirid dia tu. Nak bagi nampak kemah lagi. Takat kemah tu je bateri tak ada, buat menentang apa? Bateri pula hakung, tak ada juga. Tak mau. Jadi macam tu kita nak kena ada benda-benda macam tu. Ada di antara kawan-kawan kita di sana ni, Ustaz Aiman Akiti, dia saudara dekat saya. Dia kata dia mengaji di Indonesia dulu.
Sebab baru-baru ni kalau di Mesir, kalau di Malaysia baru ni ada pelajar-pelajar pondok ni mengaji dengan seorang tok guru ni cerita dekat sahabat saya cerita dekat saya. Menangis, dia kata tok guru ni cerita dekat dia. Ni tok guru ni cerita, dia kata menangis sebab apa? Sebab anak murid dia balik daripada Yaman pergi mengajar di pondok dia, dalam beberapa bulan dia bagi gaji 500 sebulan, lepas tu tinggal pondok dah. Nak tinggal pondok, nak cari tempat lain mengajar sebab tak cukup 500. Saya kata, budak-budak ni lah. Kalau anak murid saya penampak sebenarnya. Tapi bukan anak murid kita, tak apa lah. Cuma nak abad kata berkat hilang terus dengan pengajian tadi. Anak murid Syed Alawi Maliki, Syed Muhammad Alawi Maliki, Habib Zain Baharun di Daluah, di Darul Lughah wa Da'wah di Indonesia. Kami pergi pondok dia baru ni, ada hotel, ada kilang percetakan, ada kilang roti, ada universiti lagi, ada master, boleh ambil master di situ. Di Daluah, di Bangil. 30 minit sebelum Pasuruan. Dia anak murid Syed Muhammad. Syed Ahmad, anak kepada Syed Muhammad, kalau telefon Syed Habib Zain Baharun, abang kata ada benda penting nak bincang di Mekah, kau boleh mari. 4 hari lepas tu sampai Mekah. Lepas tu orang tanya, Habib kalau kata ni sanggup mari terus walaupun ada urusan. Dia kata kami kalau urusan Syed Muhammad, kalau Syed Muhammad suruh kami lompat, kami lompat. Kami tak tanya sebab apa kena lompat. Yang kami tanya berapa tinggi nak lompat, nak tu ya. Nampak tak? Yang ni tak ada bagi penuntut ilmu di Azhar. Dia tidak ada salamah dengan guru. Dia tak ada baik sangka dengan guru, tidak ada. Lepas tu nak ambil berkat mana? Tak ada berkat, tuan-tuan. Orang tak ada berkat ni, dia tidak akan dapat apa kebaikan langsung dalam kehidupan. Dan ni yang dicari oleh para penuntut ilmu. Nampak tak? Aiman Akiti dia cerita dekat saya, dia mengaji dengan guru dia 6-7 tahun di Pondok Kencong, Kediri. Selepas 7 tahun dia belajar, kemudian dia buat apa? Dia nak datang ke Azhar. Sijil dia boleh datang ke Azhar. Lepas 7 tahun mengaji, dah habis Alfiah, hafal. Kemudian bila dia nak mari ke Azhar, tok guru dia kata tak payah mari lagi, mengajak dulu di pondok. Dia mengajak 2 tahun di pondok. Sijil dia laku setahun lagi. Tak saya. Lagi setahun nak laku lagi setahun. Jumpa dengan kiai. Beritahu dekat kiai kata saya nak pergi ke Azhar. Ada sijil masih laku lagi. Dia kata tak payah, teruskan mengajar. Saya dah kira dah kamu masuk saja universiti di Jawa ni. Ada universiti apa tak kena masuk. Tak kata apa. Mengajar, pergi naik motor setiap hari pergi ke universiti. Pagi keluar, malam petang balik mengajar sampai tengah malam. Mengajar pelajar pondok. Tengah malam tidur, bangun pukul 3 nak kena bangun solat tahajud. Lepas tahajud nak kena wirid panjang. Lepas tu terus keluar pula pergi ke universiti. Lepas tu balik pula pukul 4 petang. Macam itulah berterusan selama 6 tahun. Tahu gaji dia berapa sebulan? Gaji dia berapa sepanjang mengajar? Setahun 100. Setahun 100 ringgit. Siapa boleh pergi mengajar pondok setahun 100 orang baik? Sebulan dapat berapa rupang? Tak komplain seorang pun. Dia cerita kat saya, dia kata saya tak kisah, dia kata sebab saya ada mak dia lagi. Makcik saya duk bagi duit, orang kaya. Kawan-kawan dia yang lain tu, kawan-kawan dia yang Indonesia yang lain, yang mengajar di pondok. Hak tu dia heran. Seorang pun tak komplain tok guru. Bahasa dia apa? Kami dari jahil, kita datang jahil dan kita keluar jadi orang yang boleh mengajar. Takkan kita nak tinggal pondok? Kamu datang tak arti apa? Kamu masuk ke Azhar dan kemudian kamu nampak sikit dunia ni, kamu nak rasa kamu lebih daripada masyayikh Azhar. Hebatnya kamu. Hak ni yang kurang berkat ni. Terbalik kerja tak diman. Nampak tak? Tidak, tak ada diman. Habis tu buat kerja apa? Waktu kosong, waktu ketika tengah hari tu, pergi kerja. Buka kedai, maksudnya kerja warung, buat kerja masak, serve makan dekat orang. Padahal tok guru kena cari duit sampingan kerana dah berkeluarga dan sebagainya. Kiai hanya mampu bagi 100 tahun. Happy-happy. Bahasa Ustaz Iman kita dia kata, kalau happy-happy sikit setahun dapatlah kain sarung, kain pelekat satu, baju safari, baju habaib tu. Dapatlah satu ataupun baju taqwa. Baju taqwa tu baju wali Sunan Kalijaga. Dia panggil baju taqwa. Baju taqwa ni dipakai oleh orang-orang Jawa sampailah kalau kahwin pakai baju taqwa. Pakaian panggil baju taqwa. Baju itulah dapat satu, dapat kain pelekat. Kalau lebih sikit dapatlah kot satu. Gaji setahun 100. Ya Allah. Nampak.
orang kita lah demand lebih daripada yang sepatutnya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kita ni nak kena ada juga sampingan kita tu sebelum kita balik ke Malaysia ni semua sekali, kena ada juga majlis-majlis amalan kita ni, kena ada juga. Lepas tu kita cadang di Rok Jawi ni kita akan buat bacaan Dalailul Khairat insya-Allah sebagai pembimbing kepada kita lah. Dan Dalailul Khairat kita akan buat, sebab saya akan tengok balik waktunya yang sesuai. Kalau kata di negara-negara seluruh dunia ni, dia akan buat wirid Dalailul Khairat ni seminggu khatam. Dalailul Khairat dia ada 8 hizib. 8 dia punya hizib dia tu pembahagian, seminggu akan khatam lah. Tapi kita dah jarang-jarang bertemu ya. Jadi kalau sekali-kali bertemu tu, kalau kita boleh buat sekali khatam terus dalam satu majlis pun boleh juga ya. Dan seminggu sekali khatam. Contohnya kita seminggu tu ada satu hari yang kita kumpul untuk baca Dalailul Khairat. Satu hizib 15 minit. Satu hizib 15 minit je, tak banyak pun. Habis 15 minit qasidah. Lepas tu baca wirid yang kedua pula. 15 minit kali dengan 8 berapa? Setengah jam, sejam, 2 jam, 3 jam lah lebih kurang. 3 jam mana? 3 jam. 3 jam khatam Dalailul Khairat sekali temu. Kalau kata teruk sangat, 3 sebulan 3 kali temu, khatam lah Dalailul Khairat. Sebulan sekali khatam. Jadi dah tu, daripada tak khatam langsung, khatam baca aja. Ni untuk wirid amalan. Kata masyayikh yang hebat-hebat ni, yang tua-tua, dia kata kami beramal dengan wirid, kami beramal dengan Dalailul Khairat, dan kami dibuka oleh Allah Ta'ala jalan ni dengan Dalailul Khairat. Dan Khairat ni jadi pembuka kami kepada jalan Allah Ta'ala. Buat lah amal. Tapi berapa tahun beramal? 70 tahun, 50 tahun, Masya Allah. Jadi Dalailul Khairat ni jadi daging dia dah. Darah daging dah. Kalau di Morocco dihafal Dalailul Khairat, InsyaAllah. Tuan-tuan mulalah beli Dalailul Khairat. Pakat-pakat cari Dalailul Khairat, InsyaAllah kita akan buat majlis nanti. Majlis tu khatam Dalailul Khairat terus, kita baca sekaligus, ataupun kita baca seminggu dan 3 kali kita bertemu. Tu khatam Dalailul Khairat. Dia ada 3 hizib. Ada 8 hizib dan dia ada 3 rubuk. Ada 3 rubuk, ada 3 pembahagian. Boleh baca 3 pembahagian, boleh 4 pembahagian pun boleh. Macam-macam bahagian. InsyaAllah tuan-tuan beli dulu. Semua pakat beli dulu, nanti kita akan buat majlis tersebut insya-Allah. Sebagai inilah majlis selawatnya. Tuan-tuan ambil dengan masyayikh wirid tu, teruskanlah macam biasa. Jangan ditinggalkan. Yang ni yang kena ada. Jangan mengaji saja tapi tidak ada amal. Jangan mengaji saja tapi tidak ada amal. Kita ni mengaji alhamdulillah khair dah, insya-Allah. Merata tapi tak ada nak beramal. Nampaklah. Kena ada juga masa yang kita bahagikan dalam masa 15 minit je sehari untuk kita beramal. Itu kena ada. Wallahu a'lam bishawab.